bukan khatam Quran tapi khatam suratul Baqarah. Kita akan khatamkan 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah insya-Allah hari ini. Dan ini adalah, saya ingat selepas 6 tahun kita bincang suratul Baqarah. Hampir 6 tahun kita bincang suratul Baqarah. Hari ini kita akan khatamkan insya-Allah. 2 ayat yang terakhir yang akan kita baca adalah 285 dan 286 daripada suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan, kita akan sambung perbahasan kita daripada tafsir Al-Quranul Karim. Dan hari ini kita akan khatamkan, bukan khatam Quran tapi khatam suratul Baqarah. Kita akan khatamkan 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah insya-Allah hari ini. Dan ini adalah, saya ingat selepas 6 tahun kita bincang suratul Baqarah. Hampir 6 tahun kita bincang suratul Baqarah. Hari ini kita akan khatamkan insya-Allah. 2 ayat yang terakhir yang akan kita baca adalah 285 dan 286 daripada suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baginda Rasulullah, ayat ini bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka orang-orang beriman berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain daripada kalangan rasul. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat, kami pohon keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami.
Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Dua ayat ini adalah ayat yang di antara ayat Quran yang paling banyak disebutkan di dalam hadis tentang fadilatnya. Ayat yang biasa pun kita jadikan sebagai zikir harian kita. Selepas daripada solat, mungkin dalam acara-acara azkar, dalam bacaan ratib, dalam bacaan hizib, dalam bacaan-bacaan ayat ruqyah sekalipun, kita tidak akan terlepas daripada membaca ayat Amanar Rasul. Di antara hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat daripada ayat terakhir suratul Baqarah pada suatu malam, kafatahu, maka itu akan memadainya untuk mendapat segala bentuk kebaikan. Dua ayat suratul Baqarah ini kalau dibaca pada setiap malam, seolah-olah segala kebaikan yang ingin Allah berikan kepada seorang hamba-Nya pada hari tersebut, dia akan dapat. Ini antara fadilat membaca dua ayat ini pada waktu malam. Di dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Utitu khawatim surat al-Baqarah min kanzi tahtil arsh, tahtal arsh, lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberikan oleh Allah Ta'ala khawatim, pengakhiran suratul Baqarah daripada bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yu'tahunna, dan tidak pernah diberikan seumpama ayat ini kepada seorang pun Nabi sebelum aku. Maksudnya istimewanya surat dua ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah ini, sehingga kata Nabi SAW diberikan bukan hanya daripada Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril dan terus kepada Nabi seperti mana ayat-ayat Quran yang lain, tetapi diselitkan di situ min kanzi tahtal arsh, yakni daripada tempat yang teristimewa kepada tempat yang teristimewa kepada malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi juga, u'tiya salawatil khams wa u'tiya khawatim surat al-Baqarah. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Mi'raj dengan beberapa pemberian. Di antaranya adalah, kata para sahabat, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Baginda Rasulullah diberikan 3 perkara pada malam Mi'raj. Yakni 3 perkara ini diberikan pada tempat yang paling terhormat di langit Allah. Apa dia 3 perkara tadi? Yang pertama, u'tiyas salawatil khams. Nabi SAW diberikan kefarduan solat 5 waktu. Yang kedua, wa'utiyah khawatim surat al-Baqarah. Ini pun Nabi dapat juga pada malam Mi'raj. Walaupun penurunannya nanti akan diturunkan oleh Jibril, tapi ketika malam Mi'raj sudah dibacakan ayat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'a. Dan pemberian ketiga yang diberikan pada malam tersebut kepada baginda Nabi SAW adalah pengampunan dari Allah Ta'ala kepada umat-umat Nabi yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini 3 perkara yang diberikan kepada baginda Rasulullah pada malam Mi'raj. Di antaranya adalah diberikan khawatim surat Al-Baqarah, iaitu pengakhiran 2 ayat daripada suratul Baqarah. Demikian beberapa hadis-hadis yang cukup banyak dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir yang saya sedang jadikan sebagai rujukan ini pun lebih 12 hadis yang disebutkan tentang fadilat, keistimewaan 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kemudian dalam ayat ini, amanar rasulu bima unzila ilaihim min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ayat ini menyebutkan tentang bagaimana keistimewaan iman umat Nabi Muhammad SAW berbanding iman para nabi-nabi yang lain, di mana
iman yang ada kepada umat baginda Nabi SAW, iaitu kita semua ada keistimewaan, ada lebih lagi daripada iman umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Apa dia? Kita ini diwajibkan untuk beriman dengan seluruh para Nabi. Ini tidak berlaku kepada umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, mereka hanya disuruh untuk beriman dengan Nabi mereka sahaja. Tapi kepada kita, tidak. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kita disuruh untuk beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh para Nabi, wa rusulihi, dan kepada seluruh para Rasul. Tak cukup dengan itu, kita bukan hanya beriman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh untuk beriman dengan seluruh para Nabi yang diutuskan oleh Allah, yang berjumlah 124,000 Nabi. Semua mereka kita wajib beriman. Macam mana kita beriman dengan seluruh para Nabi? Iaitu beriman secara umum. 124,000 para anbiya, semuanya saya beriman dengan iman yang penuh. Tetapi tidak diwajibkan untuk mengenali mereka semualah. Yang diwajibkan untuk kita kenal hanya 25 orang Rasul saja. Iaitu 25 Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, yang kita pun hafal. Adam, Idris, Nuh dan sebagainya. Itu nama-nama Rasul yang wajib dihafal. Tapi beriman kita bukan dengan mereka saja. Berimannya kita dengan sejumlah 124,000 para Nabi. Daripada 124,000 para Nabi tersebut, 313 adalah para Rasul. Daripada sejumlah 313 para Rasul, 25 Rasul yang disebutkan dalam Quran. Maka kesemua mereka kita beriman dengan iman yang penuh. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Dengan iman caranya macam mana? Kita beriman dan membenarkan seluruh para Nabi. Dan beriman dan membenarkan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, tanpa kita mengkufuri seorang pun daripada kalangan mereka, dengan kita membenarkan, kita memperakui bahawa keseluruhan Nabi yang diutuskan oleh Allah, mereka adalah as-sadiqun, mereka adalah Nabi-Nabi yang benar, barun, mereka adalah mereka yang menyampaikan kebaikan, rasyidun, yang memimpin umat ke jalan yang baik, yang diikuti, untuk menjadi perantara di antara Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba-hamba Allah. Maksudnya kita tidak boleh macam bersangka buruk atau mengurangkan sedikit pun darjat iman kita kepada mana-mana para nabi. Semua mereka kita beriman secara total. Ini imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya kata tadi, imannya kita istimewa daripada iman umat-umat Nabi yang terdahulu, di mana mereka hanya disuruh untuk beriman kepada Nabi mereka saja. Disuruh untuk beriman dengan seorang Nabi mereka tu pun mereka susah. Macam Bani Israel. Apalagi kalau disuruh untuk beriman dengan 124,000 Nabi macam kita. Sebab tu imannya kita ini adalah sangat-sangat berharga. Iman kita ini sangat-sangat istimewa. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Kata Nabi dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan dunia dan isinya kepada siapa pun, kepada orang yang disukai atau orang yang tak disukai. Walakinnallaha la yu'tal iman illa liman yuhib. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Dalam riwayat lain, walakinnallaha la yu'tid din. Tetapi Allah tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi iman yang kita miliki ini adalah sangat berharga. Perlu dijaga dengan baik dan perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep iman kita dengan seluruh para rasul secara umum, kita tidak membezakan seorang pun daripada kalangan para nabi-nabi dalam konsep seluruh mereka kita beriman. Pada masa yang sama, tetap juga kita beriman bahawa
utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah, di mana utusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga memansuhkan seluruh syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Kita beriman dengan seluruh nabi dan juga seluruh syariat yang diturunkan kepada nabi tersebut tanpa kita kurangi sedikit pun. Tapi tak bermaksud sampai ke hari ini kita kena beramal dengan syariat nabi yang terdahulu kerana kita beriman dengan syariat tersebut. Tidak. Maksud beriman dengan nabi, beriman dengan kitab yang diturunkan, beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan kitab Injil, maksudnya kita membenarkan kontennya. Bukan bermaksud beramal dengan kitab Taurat dan Injil. Tak boleh ada orang kata, kita disuruh untuk beriman dengan semua kitab-kitab Allah. Kalau macam tu hari ini saya nak beramal dengan kitab Taurat dan Injil, boleh tak? Cuba buka tengok Taurat dan Injil, dia sanggup tak untuk beramal? Tak sanggup dia. Berat syariat dalam Taurat dan Injil ni, sangat berat. Nanti kita akan bahaskan betapa beratnya syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Syariat kita syariat yang paling pertengahan, yang paling ringan yang Allah berikan, yang paling mudah. Jadi kalau ada orang yang mendakwa oleh kerana kita disuruh untuk beriman dengan seluruh para Nabi, seluruh para Rasul, beriman dengan seluruh kitab, itu bukan bermaksud hari ini kita masih lagi boleh beramal dengan apa yang ada dalam syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Tak. Tapi bermaksud dengan imannya kita dengan Nabi Muhammad SAW, kita beriman bahawa utusan Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang menyempurnakan seluruh utusan para Nabi yang lain. Baginda Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang Allah utuskan, dan utusannya memansuhkan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Pemansuhan syariat ini adalah suatu perkara yang bukan pelik. Ada orang tanya, macam mana boleh macam tu? Ini kan syariatnya Allah. Taurat kan syariatnya Allah. Injil pun syariatnya Allah. Dah kenapa boleh ada satu syariat datang memansuhkan syariat yang lain? Mana mungkin berlaku macam tu? Ini dakwaan Bani Israel dulu. Ketika Al-Quran diturunkan, maka mereka tak nak terima Al-Quran. Mereka mendakwa, mana boleh berlaku ada pemansuhan syariat? Dakwaan mereka tadi untuk apa? Supaya nak bagi alasan tak nak beramal dengan Quran. Itu je. Mereka menolak Al-Quran. Ketika diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, diajak untuk beriman dengan syariat Quran, mereka kata tidak. Kami beriman dengan syariat Nabi Musa. Itu syariat Nabi Musa juga datang dari Allah. Kami beriman dengan syariat tersebut. Tak mesti untuk kita beriman dengan syariat Quran. Dan kenapa tak boleh beriman dengan syariat Nabi Musa? Mana boleh mungkin syariat yang diturunkan kepada seorang Nabi, kemudian datang syariat Nabi yang lain memansuhkan syariat Nabi yang terdahulu. Bermaksud ada kekurangan lah pada syariat Nabi yang terdahulu. Ini tak mungkin, kata mereka. Kalau pemansuhan syariat ini boleh berlaku, bermaksud ini menunjukkan bukti kekurangan kepada apa yang Allah tentukan. Ini dakwaan Bani Israel ketika mereka menolak Al-Quran. Macam mana baginda Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk menjawab? Kalaulah mereka mendakwa pemansuhan syariat ini adalah suatu perkara yang tak masuk akal, ya, syariat Taurat yang mereka amalkan tu kira-kira syariat yang memansuhkan syariat Nabi dulu atau tidak? Memansuhkan. Dalam syariat Taurat, bolehkah berkahwin adik-beradik? Mana boleh. Dalam syariat Nabi Adam, Nabi Nuh, boleh. Jadi bukankah apa yang mereka pegang dalam kitab Taurat dan kitab Injil, yang mereka beriman juga dengan datangnya Nabi Musa, diturunkan kitab Taurat, memansuhkan juga syariat Nabi yang terdahulu. Tapi bila datangnya Quran, tak boleh. Kita berpegang kepada Taurat dan Injil. Tidak. Jadi pemansuhan syariat ini bukanlah salah satu bentuk kekurangan, tetapi adalah salah satu bentuk melengkapkan syariat Allah
untuk terus diamalkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak akan berlaku sama sekali adalah pemansuhan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dilengkapkan dengan Al-Quranul Karim. Itu tidak akan ada lagi pemansuhan selepasnya. Tidak akan berlaku sampai hari kiamat. Tetapi sepanjang dakwah baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun, ya, memang banyak berlaku pemansuhan. Turun satu syariat, disuruh amalkan. Kemudian datang lagi satu ayatul Quran, mungkin ditukarkan arahan tadi kepada arahan yang mungkin lebih berat ataupun kepada lebih ringan ataupun kepada sama-sama level. Jadi pemansuhan syariat yang berlaku ketika baginda Rasulullah berdakwah ada 3 jenis. Pemansuhan syariat ini berlaku dengan 3 jenis. Yang pertama, datangnya satu ayatul Quran memansuhkan syariat yang sebelumnya dengan didatangkan satu syariat atau hukum yang lebih berat. Dulunya agak ringan, tapi hukum yang diturunkan lepas tu lebih berat lagi. Contoh, apa kira-kira hukum yang dulunya ringan diamalkan juga oleh para sahabat? Baginda Rasulullah juga sampaikan ayat Quran tadi, dan ada ayat itu lagi dalam Al-Quranul Karim. Tapi selepasnya datang satu lagi ayat memansuhkan syariat tersebut, hukum itu dimansuhkan dan didatangkan dengan satu hukum yang lebih berat lagi. Apa contohnya? Contohnya adalah iddah kepada seorang perempuan yang kematian suami. Pada awalnya iddah tu apa dia? Waktu gap yang diletakkan kepada seorang perempuan yang kematian suami atau diceraikan sehingga habis tempoh tersebut dia tak boleh nak bernikah lagi. Itu iddah. Ada beza antara iddah kalau kematian suami atau diceraikan, ada beza. Pada awalnya seorang perempuan yang kematian suami iddahnya 1 tahun. Pada awalnya 1 tahun. Selepas itu baru diturunkan ayat Quran yang lain. Orang perempuan al-mutawaffa anha zawjaha yatarabbasna anfusuhunna, mereka diberikan iddah 4 ashhurin wa ashra. Iddahnya ditukar daripada 1 tahun kepada yang lebih ringan. Saya nak bagi perumpamaan tadi kepada lebih ringan, ya. Daripada 1 tahun ditukarkan kepada 1 bulan. Kepada berapa tadi? 4 bulan 10 hari. 4 ashhurin wa ashra. Awalnya 1 tahun, berat. Tapi turun syariat, dimansuhkan yang 1 tahun dapat lebih ringan. Ini contoh hukum yang dimansuhkan digantikan kepada yang lebih ringan. Ada hukum yang digantikan sama-sama je, tidaklah menjadi lebih berat dan tak juga jadi lebih ringan, sama-sama. Contohnya apa? Pemansuhan kiblat ke Masjidil Aqsa. Awalnya solat ke Masjidil Aqsa, kemudian tukar pergi ke Masjidil Haram. Tak berat pun, tak ada apa-apa kesan pun, hanya tukarkan arah saja. Ini bentuk hukum yang dimansuhkan tapi sama-sama level. Ada hukum yang dimansuhkan tetapi dimansuhkan tu kepada lebih berat. Contohnya hukum kepada orang yang dah berkahwin yang berzina kalau tak silap. Awalnya agak ringan, kemudian dihukum dengan hukuman rejam yang lebih berat. Jadi ini beberapa perkara yang berlaku untuk melengkapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang kadang tertanya, kenapa boleh ada pemansuhan seperti ini? Kenapa tidak daripada awal Allah Ta'ala fardukan solat terus, jadikan Masjidil Haram, Kaabah sebagai kiblat? Kan selesai masalah. Nak kena solat lagi menghadap ke Masjidil Aqsa selama lebih daripada setahun baginda Rasulullah solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun syariat, dan nak kena sampaikan ayat Quran yang baru pula, nak kena ajarkan umat untuk tukarkan kiblat pula. Daripada awal-awal jadikan Kaabah sebagai kiblat kan bagus. Ada orang fikirnya macam tu. Jadi hikmah adanya nasikh dan mansukh ini, hikmahnya adalah supaya apa? Supaya Allah Ta'ala nak menilai, meletakkan satu ujian kepada umat
kamu ni benar-benar boleh ikut tak apa sahaja yang dicakap oleh Nabi kamu. Itu kan maksud iman kita dengan Nabi kan macam tu. Apa maksud iman? At-tasdiqu bima ja'a anin Nabi. Kita beriman itu, apa maksud iman? Ta'rif iman tu apa? Membenarkan apa sahaja pun yang datang daripada Nabi. Jadi hari ini Rasulullah sampaikan solat kita menghadap ke Masjidil Aqsa, ya orang ikut. Besoknya datang Quran, ayat Quran yang baru, solat tak lagi menghadap ke Masjidil Aqsa, dah tukar pergi ke Masjidil Haram. Nak tengok berapa ramai yang boleh ikut dan berapa ramai yang akan mempersoalkan macam Bani Israel dulu. Ini hikmah kenapa adanya nasikh dan mansukh, untuk Allah Ta'ala letakkan ujian berapa ramai orang yang betul-betul imannya teguh dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan di antara hikmah yang lain juga adalah untuk melengkapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian iman kita umat Nabi Muhammad SAW. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak pun membezakan seorang pun daripada kalangan mana-mana para rasul. Maksud tidak membezakan di sini adalah dalam konsep beriman. Kita beriman dengan seluruh para nabi dan rasul dengan iman yang sama. Maksudnya apa? Membenarkan dalam hati kita mereka itu adalah para nabi, para rasul yang mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Tapi bukan bermaksud la nufarriqu baina ahadin min rusulih, bukan bermaksud bahawa semua para nabi ni levelnya sama. Tak, kan? Bukan bermaksud semua para nabi ni kedudukannya sama, tak. Para nabi dan para rasul, ya, masing-masing ada kedudukan yang ditetapkan oleh Allah. 124 para nabi. Daripada 124 para nabi, Allah pilih 313 rasul. Jadi 313 tu lebih mulia lagi. Daripada 313, Allah muliakan lagi 25 orang yang namanya disebut dalam Quran. Daripada 25 orang, dimuliakan pula 5 orang Rasul Ulul Azmi. Daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi, dimuliakan pula baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu kepada sekalian para anbiya. Jadi di situ ada tafdil bainal anbiya. Ada di situ keutamaan di kalangan para nabi. Dan ini adalah satu perkara yang sunnatullah. Bagi Allah sebut dalam Quran, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Mereka para rasul kami membezakan atau kami memuliakan mereka sebahagian daripada sebahagian yang lain. Maksudnya level mereka tak sama. Jadi dari segi kemuliaan para nabi dan para rasul, ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Tapi dari segi kita beriman dengan seluruh para nabi dan para rasul, kita beriman dengan iman yang sama. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah doa orang-orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diberikan kemuliaan oleh Allah untuk beriman dengan seluruh para nabi, seluruh kitab-kitab. Kata mereka, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar apa yang disebutkan dan kami taat, ghufranaka, dan kami memohon kepada engkau ya Allah pengampunan, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah ya Allah tempat untuk kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakan dan dia juga menanggung dosa daripada kejahatan yang diusahakan. Ayat yang biasa kita dengar pun. Seseorang tidak akan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu ujian yang dia tidak mampu untuk tanggung. Ini maksud ayat ini. Dan ayat ini bagaimana kita nak bermuamalah dengan ayat ini ketika kita berhadapan dengan sesuatu situasi yang menyukarkan kita. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu musibah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu ujian, maka kita baca ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sini patut untuk kita menilai adakah ujian yang Allah timpakan itu langsung tak boleh untuk kita hadapi? Tak mungkin. Allah tidak akan pernah menimpakan satu ujian kepada seseorang hambanya di mana ujian tersebut dia tidak mampu untuk tempuhi.
Tak mungkin. Kerana ini janji Allah. Kadang-kadang orang akan tercakap dengan macam-macam perkataan hanya dengan sebab kekurangan akal dan lemah iman dia. Itu je. Tapi ujian yang Allah turunkan, bebanan yang Allah kenakan kepada seseorang, tidak akan mungkin datang daripada jenis bebanan yang tak mampu ditanggung oleh seseorang. Tak mungkin. Dan seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maksudnya daripada segala bentuk kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh kita, apa yang kita lakukan, kita sendiri yang akan dapat. Daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Daripada kejahatan yang dilakukan, dia juga yang akan tanggung. Maksudnya di sini, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dia juga yang akan dapat pahalanya. Keburukan yang dilakukan oleh seseorang, dia juga yang akan menanggung dosanya. Dalam hal ini nak bagi tahu kepada kita, tidak ada namanya kalau kita yang buat jahat tapi yang dihukum orang lain. Tidak. Kecuali kepada hal-hal yang tertentu. Contohnya, dia kena pastikan orang yang berada di bawah nafkahnya ditegur, disuruh untuk berbuat perkara-perkara yang baik tapi tak dibuat. Dia tidak tunaikan tanggungjawabnya. Jadi dengan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang berada di bawah nafkahnya, dia juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ini dalam hadis Nabi sebutkan, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang yang bertanggungjawab akan dipertanggungjawabkan oleh Allah daripada apa yang dia mengambil tanggungjawab. Sebagai contoh, seorang ketua keluarga, seorang ayah, seorang ibu. Jadi mereka punya tanggungjawab untuk memastikan yang berada di bawah nafkahnya taat kepada perintah Allah. Khususnya anak-anak yang sudah akil balik. Lalu kalaulah anak-anak tadi tidak taat kepada perintah Allah, kalau mereka masih lagi berada di bawah nafkahnya orang tua tadi, maka orang tua tadi itu akan dipersoalkan di hari akhirat. Maka waktu itu tak boleh kita nak baca ayat. Dalam Quran sebutlah makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini yang buat salah orang lain, tapi kenapa yang dihukum bapaknya pula? Yang buat salah anak tapi dihukum bapaknya. Tapi dalam Quran sebutkan satu ayat, apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jangan lupa di situ ada ayat, qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu yang berada di bawah nafkah kamu daripada api neraka Allah Ta'ala. Maksudnya menjadi tanggungjawab. Jadi hak yang patut ditunaikan, kalau tak ditunaikan, bermaksud dia sudah bermaksiat kepada Allah. Jadi dia akan dipertanggungjawabkan bukan hanya semata-mata kerana dosa yang dilakukan oleh anak dia, tapi kerana dia tidak menjalankan tanggungjawabnya yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebelum dia akan dihukum kerana dosa anaknya, dia dihukum tu sebetulnya adalah kerana dia melanggar perintah Allah di dalam cuainya dia untuk melaksanakan perintah Allah, menegur anak-anak ataupun isteri ataupun suami yang berada di bawah nafkah masing-masing. Itu yang perlu kita fahami dalam ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sebagai satu panduan kepada hamba-hamba Allah ketika meminta sesuatu kepada Allah, ketika memohon sesuatu kepada Allah. Allah menyebutkan dalam ayat yang akan datang ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pemurah, yang akan memberikan apa saja pun yang kita minta. Tuhan yang Maha luas rahmatnya dia. Iaitu ayat apa? Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna. Janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. La tu'akhidna in nasina, kalau kami terlupa di dalam melaksanakan hak yang telah dipertanggungjawabkan kepada kami, au akhta'na, ataupun kami memang tersalah. Jadi ini satu doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, satu doa yang penuh tawadhu, penuh rendah diri kepada Allah, yang bagus untuk jadikan dalam doa harian kita. Doa ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau menghitung daripada kesalahan, janganlah tulis ianya daripada kesalahan yang kami lakukan, kalaulah ia kami lakukan kerana kami terlupa atau kami tersalah.
Apa contoh yang tersalah tadi? Ya, boleh jadi macam-macam. Kita sembahyang maghrib tadi, mungkin ada beberapa kesalahan yang kita lakukan yang kita pun tak tahu kalau itu membatalkan solat, boleh jadi. Tiba-tiba di hari akhirat cek balik, solat maghrib 12 hari bulan di Masjid Al-Ikhlas rupa-rupanya tak sah. Apa sebab? Kamu gerak lebih daripada 3 kali. Allah, akhta'na au nasina. Kami tersalah ya Allah. Kami tak perasan ya Allah. Itu dia doa ni. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau mengirakan daripada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. In akhta'na, kalau nasina au akhta'na. Kalaulah itu kami lakukan dengan tidak sengaja atau kerana terlupa, maka ampunkanlah kami ya Allah. Kerana Nabi sebutkan dalam hadis, innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengira sebagai satu perkara yang dosa kalau ianya berlaku kerana al-khata' wan nisyan, kerana tersalah buat atau kerana terlupa atau kerana terpaksa. 3 perkara ni tidak akan tertulis sebagai satu dosa. Yang pertama, dia terlupa. Yang kedua, dia tersalah buat. Maka tak dikira sebagai dosa insya-Allah kerana dia tersalah buat. Tapi kalau ditegur kesalahannya dan ianya perlu diulang, ya kena ulang. Contoh, kita sembahyang dan kita tersalah dalam kita punya solat. Rupa-rupanya kita sembahyang tadi sujudnya sekali, tersalah. Kawan kita sebelah perasan, habis solat ditegur, tadi kamu rakaat keempat Zuhur tadi sembahyang sujudnya sekali aja. Katanya, betul ke? Betul. Tak percaya tengok kamera. Dia yakin sembahyang dia betul. Kalau dia yakin, ya dia kena berpegang pada dia punya keyakinan, tahu dia tak boleh ikut orang. Kawan ni yakin, mana pula aku pula sembahyang salah. Pandai-pandai aja kau. Cuba tengok kamera. Tengok CCTV. Betul lah sembahyang tadi terkurang 1 rakaat. Akhta'na, tersalah. Tapi kesalahan tu kena diulang balik sembahyang. Kena diulang balik sembahyang. Tapi kalau satu orang, ya Allah Ustaz, saya ni baru tahu hari ni. Dah 50 tahun rupanya saya sembahyang salah. 50 tahun sembahyang salah. Itu dimaafkan oleh Allah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rahmatnya kepada kita. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ini doa yang sangat baik untuk kita amalkan insya-Allah. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu taala wa sallam ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.